Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua murid-murid tahun 4 Marikh dan Uranus. Bertemu lagi kita di dalam kelas sains untuk minggu yang ketujuh. Okey, PDPR kita untuk minggu yang terakhir sebelum kamu masuk semula ke sekolah. Okey, untuk minggu ni kita teruskan pembelajaran sains kita. Untuk kita akan masuk ke topik baru iaitu manusia. Okey, dalam topik ni kamu akan belajar organ-organ pernafasan manusia. Okey. Dan yang kedua kamu akan belajar untuk minggu ni proses pernafasan manusia Okey, murid-murid, seperti yang semua sedia maklum, okey, kita hidup kalau kita tak bernafas maka kita akan mengalami kesukaran untuk hidup kan. Okey. Jadi bagaimana proses pernafasan tu berlaku di dalam diri kita, yang itu yang kita akan belajar pada hari ini. Okey, kita lihat kamu rujuk buku teks kamu, muka surat 23. Okey. Okey, kemudian kita lihat muka surat buku teks muka surat 24. Okey, 24 Okey. Kita nak lihat dahulu organ pernafasan manusia. Okey. Organ pernafasan manusia yang perlu kamu tahu adalah tiga organ. Okey, yang pertama adalah hidung. Okey. Yang kedua adalah trakea. Okey. Yang ketiga adalah paru-paru. Okey, hidung semua tahu kan, hidung dekat mana kedudukannya. Manakala trakea dia terletak di dalam badan kita, okey, daripada kerongkong kita sehingga bawa kepada paru-paru. Okey, yang kamu nampak ada bentuk lonjong dua ni adalah paru-paru kita Alright, ni paru-paru kita. Jadi sekali lagi cikgu kenalkan organ pernafasan manusia. Yang pertama adalah hidung, yang kedua adalah trakea, yang ketiga adalah paru-paru. Okey. Yang kedua, yang untuk maklumat tambahan, okey. Paru-paru kita sebelah kiri lebih kecil, sebelah kiri ni. Sebelah kiri ni saiz dia lebih kecil. Kerana apa Kerana dekat sini juga di belakang ni sedikit ni ada organ jantung. Jantung organ yang paling penting dalam sistem tubuh badan manusia. Kalau jantung tak berfungsi, habis. Memang darah tak boleh pump ke seluruh anggota badan, maka akan boleh mengakibatkan kematian. Jadi paru-paru kiri manusia akan lebih kecil sedikit berbanding dengan paru-paru kanan. Okey. Kedua, kita akan lihat tentang proses pernafasan manusia. Bagaimana proses pernafasan manusia itu berlaku di dalam tubuh badan. Okey. Udara ataupun karbon dioksida yang kita sedut, gas yang kita sedut untuk yang masuk ke dalam tubuh badan kita semasa proses pernafasan gas yang kita sedut untuk masuk ke dalam tubuh badan adalah oksigen. Okey, jadi gas oksigen ni bila kita sedut, kita tarik nafas, gas oksigen tadi akan masuk melalui hidung. Iaitu lubang hidung. Okey. Bila kita tarik nafas, dia akan masuk melalui hidung. Selepas tu dia akan lalu kepada trakea. Okey. Sehingga sampai kepada paru-paru. Okey. Paru-paru. Lepas tu di bahagian paru-paru ni, okey, akan berlaku pertukaran gas daripada oksigen menjadi karbon dioksida. Yang kamu lihat gambar warna biru ni adalah oksigen. Okey, bila dia sampai dekat bahagian di dalam paru-paru ni, dia akan ditukarkan kepada karbon dioksida yang berwarna merah. Okey, gas karbon dioksida ni pula akan dihembus keluar daripada paru-paru, akan lalu semula kepada trakea sehingga keluar semula ke lubang hidung.
Okey, untuk lebih jelas, cikgu terangkan melalui gambar rajah muka surat 24. Okey. Gas oksigen masuk melalui lubang hidung, masuk ke dalam tubuh badan dan akan lalu ke trakea. Dan masuk ke dalam peparu, kedua-dua belah peparu. Okey, semasa di dalam peparu akan berlaku proses pertukaran daripada oksigen menjadi karbon dioksida. Gas oksigen tadi diserap, kemudian ia menghasilkan gas karbon dioksida. Gas karbon dioksida tadi dikeluarkan semula daripada peparu, pergi kepada trakea, kemudian keluar kembali melalui hidung ataupun boleh juga keluar melalui mulut. Okey. Senang kata, kalau hidung kita tersumbat, kita masih lagi boleh bernafas melalui mulut. Pernah tak mengalami hidung tersumbat? Cikgu percaya mungkin ada yang pernah kan. Kalau hidung tersumbat, kamu akan buka sedikit mulut untuk menarik nafas. Okey. Seterusnya kita akan lihat kandungan. Okey, ni gambar rajah dia. Gambar rajah yang cikgu terangkan tadi. Semasa menarik nafas, okey, gas karbon dioksida masuk melalui hidung, lalu kepada trakea dan masuk ke dalam peparu. Di peparu, gas oksigen tadi ditukarkan kepada karbon dioksida. Oksigen tadi tu diserap dan diganti dengan karbon dioksida. Okey, gas karbon dioksida tu dilepaskan melalui hembusan nafas. Daripada peparu pergi kepada trakea dan keluar melalui hidung. Okey. Alright. Seterusnya kita pergi kepada kandungan oksigen dan karbon dioksida semasa pernafasan. Okey, semasa menarik nafas, adakah kita hanya menyedut oksigen saja? Jawapannya tidak. Ada juga gas karbon dioksida yang akan masuk ke dalam lubang hidung kita. Okey. Jadi cuma kandungannya oksigen tu lebih banyak berbanding dengan karbon dioksida. Okey, karbon oksigen tu lebih banyak daripada karbon dioksida. Okey, akan masuk ke dalam lubang hidung, lalu kepada trakea dan sampai kepada peparu. Itu semasa kita menarik nafas. Semasa menghembus nafas, adakah karbon dioksida saja yang akan dilepaskan? Tidak juga. Ada juga oksigen, tetapi tidaklah sebanyak gas karbon dioksida. Okey. Jadi gas oksigen yang ditukarkan tadi itu menjadi karbon dioksida akan bergerak daripada peparu pergi kepada trakea dan keluar melalui lubang hidung kita ataupun mulut. Alright. Udara yang maksudnya udara yang disedut masuk mengandungi lebih oksigen berbanding dengan udara yang dihembus keluar. Manakala udara yang dihembus keluar mengandungi lebih karbon dioksida berbanding dengan udara yang disedut masuk. Okey. Soalan juga timbul. Katakanlah kawasan tubuh rabuk kita bernafas. Adakah habuk-habuk itu akan masuk ke dalam peparu kita? Okey. Sebenarnya di dalam dekat hidung kita ada filter. Filter ni penapis. Kalau orang dewasa, biasanya lubang hidung dia dah mula tumbuh bulu di dalam. Bulu-bulu yang ada dalam lubang hidung tu tadi akan menjadi penapis kepada gas-gas partikel-partikel ataupun unsur-unsur yang tak perlu masuk ke dalam peparu. Okey. Jadi semasa kita menarik nafas, walaupun dalam keadaan tempat yang berabuk, yang akan masuk ke dalam peparu kita adalah gas saja, gas oksigen saja dan beberapa gas lain. Tapi yang dominannya adalah gas oksigen. Semasa kita menghembus keluar, yang akan keluar tu pun gas juga. Okey, mana perginya habuk-habuk tu semua?
Habuk-habuk tu akan melekat di bahagian hidung kita dan dia akan jadi mukus. Mukus-mukus tu macam hingus. Itu yang kadang-kadang lubang hidung kita bertahi. Sebenarnya bila lubang hidung kita itu bertahi tu maksudnya dia lubang hidung kita tu menapis gas yang partikel-partikel yang tak perlu ada di dalam badan dan melekat di hidung kita, di lubang hidung kita. Cikgu harap murid-murid boleh faham tentang perkara itu ya. Okey. Seterusnya kita akan lihat pergerakan dada semasa pernafasan. Bagaimana pergerakan dada semasa kita menarik nafas? Semasa kita menarik nafas, udara akan masuk, dada kita akan menaik murid-murid. Dada kita akan menaik. Cuba kamu letak tangan kamu di dada, lepas tu kamu tarik nafas. Kamu akan rasa tangan kamu tu seperti ditolak. Okey? Kamu boleh buat sendiri di rumah. Okey. Dan semasa kamu menghembuskan nafas, bila kamu hembus saja nafas, udara tu akan dada tu akan menurun, udara tu keluar, dada kamu akan menurun. Kamu rasa tangan kamu tu seperti bergerak ke bawah. Itu menunjukkan dada kamu menurun. Okey, alright. Jadi cikgu dah sentuh tentang topik yang perlu dipelajari pada minggu ni ya murid-murid. Ada satu perkara lagi yang cikgu nak sentuh. Cikgu nak sentuh tentang sekejap ya. Ni rajahnya cikgu pun pula. Okey. Dekat bawah okey ni, dekat gambar ni. Dekat bawah ni, bawah peparu ni, kita ada nama dia diafragma. Diafragma ni adalah seperti bahagian penutup bawah peparu. Mengelak daripada peparu tu, memastikan peparu tu berada di dalam tempatnya. Okey. Dan di sekeliling peparu ni pula ada tulang rusuk. Okey. Diafragma ni pun akan bergerak juga semasa kamu menarik dan menghembus nafas. Cuma tulang rusuk saja yang kekal. Tulang rusuk tu apa fungsi dia? Untuk melindungi peparu kamu daripada objek-objek yang keras. Alright. Cikgu rasa ada gambar di dalam buku teks ni, tapi cikgu cuba carikan untuk kamu dan kamu cuba perhatikan. Sebentar ya. Kalau tak jumpa tak apa, cikgu akan tunjukkan video lain untuk kamu lebih memahami apa yang cikgu cakapkan tadi, tulang rusuk dan diafragma tu. Alright. Okey, untuk video part 1 cikgu berhenti setakat sini dahulu. Okey. Untuk video part 2 cikgu akan beri ulasan tentang satu video bagaimana proses pernafasan berlaku. Alright, saya harap kamu boleh faham. Sekiranya ada yang kamu tak faham, kamu boleh tanya saya melalui grup WhatsApp ataupun personal WhatsApp saya. Okey, kita jumpa di video part 2.